Okey, ingin saya kongsikan satu fakta bersama dengan anda. Suhu purata global adalah sekitar 1.2 darjah Celsius lebih panas berbanding zaman pra-industri. Itu pun sudah dikira peristiwa panas melampau, dan kalau kita melihat secara purata, haba melampau yang berlaku sekali setiap 10 tahun tanpa pengaruh manusia terhadap iklim kini berlaku 3 kali lebih kerap. Dan kalau kita lihat pada sidang kemuncak iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP27 masih tidak mencapai kata sepakat dalam mengekang pemanasan global. Jadi pertelagahan juga berlaku di antara negara-negara maju. Jadi adakah kita masih belum sedar sebenarnya bumi ini sedang mengalami fasa tenat sebenarnya. Jadi hari ini kita nak bicara bersama dengan seorang tetamu di studio, iaitu Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, Ketua Laboratori Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Sihat, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, kalau kita nak berkata sekarang ni kita memfokuskan kepada keadaan negara kita, keadaan politik negara kita, tapi kita tak boleh lupa sebenarnya bahawa bumi kita juga sebenarnya tidak stabil. Bumi kita kini tenat. Mungkin secara mukadimahnya Doktor boleh terangkan situasi yang terjadi kalau bukan di dunia ini, di Malaysia khususnya. Sebenarnya memang betul seperti yang dinyatakan, bumi kita ni berada dalam keadaan yang tenat kerana antara lainnya disebabkan oleh pertambahan bilangan penduduk ataupun populasi, kepesatan dalam jumlah pembangunan yang kita lakukan, dan ada juga pembangunan yang kita lakukan itu tidak menjalankan ataupun melaksanakan apa yang dikatakan pembangunan mampan. Dan juga bila kita tahu peningkatan jumlah manusia akan menyebabkan antara lain kita meneroka alam sekitar tu dengan lebih pesat. Dan juga bila kita bertambahnya jumlah manusia, jumlah sampah terutamanya akan meningkat. Jadi dua masalah utama yang bila kita kaitkan dengan manusia dan alam sekitar ialah alam sekitar ni dieksploitasi dengan semaksimum mungkin untuk mencapai dua keadaan, untuk mencapai dua sebab, untuk memenuhi keperluan dan juga untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terbatas. Jadi kalau kita bandingkan keadaan sebelum, katakan pada abad sebelum 18, ketika sebelum berlakunya revolusi industri itu, berbanding dengan keadaan sekarang, memang kita nampaklah kita nampaklah terutama tadi bila dinyatakan dari segi berlakunya peningkatan suhu yang menyebabkan kita kata pemanasan global dan sebagainya, itu juga berlaku di Malaysia lah, kita tak nafikan. Betul, kalau kita melihat cuaca sekarang pun semakin panas, walaupun sekarang di tengah musim tengkujuh, tapi dalam hujan-hujan pun kita terasa hangat bahangnya tu. Kalau kita boleh, tadi macam doktor dinyatakan mengenai ekosistem alam sekitar, mungkin doktor boleh terangkan lebih jelas bagaimana sebenarnya ekosistem alam sekitar ini secara lebih saintifik. Kalau kita tengok sebenarnya kita kena faham alam sekitar ni adalah satu sistem yang terintegrasi ataupun tersepadu. Bermaksud kalau kita ganggu sesuatu komponen alam sekitar, bisa kata dalam komponen alam sekitar kita ada hidrosfera, contoh air, kita ada atmosfera, kita ada cuaca, kita ada pedosfera berkaitan dengan tanah. Katakan kita ganggu satu saja komponen bisa kata kita mencemarkan air, contoh komponen hidrosfera, dengan antara lain mungkin kita membuang sampah ataupun kita kilang-kilang ataupun industri membuang dia punya sisa ke dalam sungai, seperti sisa-sisa berbahaya, sisa-sisa kimia dan sebagainya, maka komponen air bukan saja terjejas tetapi komponen lain, maksudnya hidupan di dalam air itu seperti ikan yang kita dapat sumber protein, air minuman kita terjejas, kesihatan manusia terjejas dan sebagainya. Kalau kita nak ambil contoh lebih tepat, kita ambil kes Sungai King. Bila sungai tercemar, bukan saja sungai tercemar, tetapi dia sekelilingnya juga, termasuk manusia, hidupan, udara dan sebagainya akan tercemar. Itu bermaksud alam sekitar ni adalah satu sistem yang terintegrasi atau tersepadu, dan kita tidak boleh mengganggu-gugat salah satu komponen kerana ia akan mengganggu juga komponen lain di alam sekitar. Kalau boleh saya kongsikan juga kepada penonton, pada awal tahun 2022 ini, sekumpulan 14 saintis dari Universiti Stockholm, Sweden merumuskan dalam kajian mereka bahawa pencemaran dan pelepasan entiti baru iaitu bahan kimia termasuk plastik sudah melepasi sempadan batas planetan. Mungkin doktor boleh jelaskan mengenai kenyataan ini, doktor? Yang apa yang kita risaukan antara lain sampah. Sampah itu termasuklah plastik dan lebih terperinci lagi mikroplastik. Sebab kita tahu plastik ni sebenarnya mengambil masa yang sangat lama, melebihi 500 tahun untuk
dikompos ataupun dihuraikan. Jadi kalau kita buang plastik dengan tidak cara yang sepatutnya, dia akan masuk ke sistem-sistem seperti tanah, laut dan sebagainya. Maka bila hidupan air itu memakan plastik tersebut dan dia menjadi mikroplastik dalam cebisan kecil, maka kesannya akan lebih ketara lah. Bila manusia memakan ikan tersebut, maka kita lama kelamaan akan menyimpan plastik tu di dalam tubuh kita, di dalam tisu kita, di dalam otot kita, hingga akhirnya menyebabkan penyakit tertentu kepada manusia, misalnya kata kanser. Itu kita ambil contoh hanya plastik sajalah. Jadi kalau kita melihat banyak sebenarnya penyakit-penyakit yang baru muncul di muka bumi ini sebenarnya datangnya daripada kita sendiri. Kesalahan kita kerana kita menganggap perkara itu perkara yang enteng, tidak diambil peduli. Padahal perkara ini ataupun untuk menjaga alam sekitar ini bukan untuk kita saja, tapi untuk masa hadapan anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Kalau tidak, nanti ada pokok dan juga binatang yang mereka pun tak kenal, sebab kita takut itu pun juga akan pupus satu hari nanti. Tapi mungkin doktor boleh perincikan lagi betapa bahayanya sebenarnya, betapa tenatnya sebenarnya bumi kita ini sekarang, doktor. Okey, kalau kita nak tahu bumi ini tenat atau tak, kita boleh tengok melalui bacaan, kita layar media sosial dan sebagainya, bagaimana di peringkat antarabangsa, ketua-ketua negara di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, antara lain kita baru saja habis COP27 yang membincangkan betapa perlunya langkah-langkah segera itu diambil untuk menangani apa yang dikatakan pemanasan global, khususnya perubahan iklim. Okey, kenapa kita selalu bincang tentang perubahan iklim? Kenapa kita fokus perubahan iklim? Sebab perubahan iklim ni akan mendatangkan impak yang ataupun kesan yang sangat ketara kepada manusia dan alam sekitar. Okey, saya ambil contoh. Kalau berlakunya peningkatan suhu tadi, contoh semudah 1.5 darjah Celsius, apa yang akan berlaku ialah ais di kutub akan mencair. Itu paling mudah. Bila ais di kutub mencair, apa yang berlaku ialah kenaikan aras laut akan berlaku. Bila aras laut meningkat, maka kawasan-kawasan rendah termasuklah di Malaysia seperti Batu Pahat, Teluk Intan, kita ambil contoh Pelabuhan Kelang dan sebagainya, akan tenggelam. Itu semudah kalau berlaku pencarian ais. Tetapi apa yang lain juga berlaku ialah bila suhu meningkat, akan berlaku kesan kepada sekuriti makanan manusia. Sebab kita tahu tumbuhan macam tanaman, katakan padi, dia memerlukan iklim, jumlah kelembapan ataupun jumlah hujan yang tertentu. Jadi bila berlakunya perubahan iklim, semua itu akan berubah. Jadi bagaimana dengan tanaman padi? Adakah dia masih boleh menghasilkan jumlah hasil yang sama seperti sekarang? Jadi mungkin dia tak sesuai ditanam di Malaysia kalau meningkat. Jadi apa yang berlaku? Berlaku gangguan ke atas sekuriti makanan kita lah. Yang itu saya ambil dua contoh lah. Tenat atau tidaknya alam sekitar. Betul, kalau kita lihat memang dah ada pun sebenarnya kajian dan juga dapatan kawasan mana di Malaysia ini yang berkeberangkalian akan tenggelam tidak lama lagi. Bukan, kalau kita cakap tidak lama lagi, orang ingat setahun, 2 tahun. Memang lambat lagi. Tapi itulah macam saya katakan tadi, anak cucu kita takut mereka tak sempat untuk menikmati apa yang kita ada sekarang. Jadi langkah perlu diambil daripada sekarang, kecil ataupun besar. Mungkin doktor boleh kongsikan apa di antara langkah-langkah, sama ada mikro atau makro yang boleh kita lakukan. Yang paling mudah sebenarnya apa yang kita perlu ialah mendidik, tak kira lah mendidik kita punya anak, paling mudah di rumah, kemudian keluarga, masyarakat dan juga satu negara lah, masyarakat Malaysia. Pendidikan ni kita sangat tekankan sebab kita melalui kajian kita tahu pendidikan ni merupakan satu instrumen ataupun satu metod yang berkesan untuk mendidik manusia ataupun nurture supaya dia tidak mencemarkan. Bila kita bincang tentang pendidikan, sebenarnya kita boleh fokus kepada dua. Pertama, pendidikan informal ataupun tidak rasmi, di mana kita sebagai ibu bapa mungkin boleh mempraktikkan semudah pengkomposan kita semula di rumah supaya alam sekitar tidak terbeban dengan jumlah sampah. Dan yang kedua ialah pendidikan berbentuk formal. Formal ni biasa kita lakukan di institusi pendidikan seperti sekolah, IPT dan sebagainya. Yang itu formal. Jadi bila kita jalinkan yang formal dan informal, maka seseorang manusia ataupun seseorang ahli masyarakat atau individu itu akan lebih dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih dalam berkaitan alam sekitar, bagaimana nak memelihara, bagaimana nak melindungi, supaya nanti dia sedar apa saja setiap tindakan dia itu atau aktiviti itu akan memberi kesan kepada alam sekitar dan juga masyarakat. Itu saya rasa pendidikan yang paling utama. Ya, macam Malaysia sendiri sangat menyokong SDG ataupun Sustainable Development Goal. Kalau mungkin doktor boleh kongsikan apa
di antara sebenarnya pencapaian ataupun apa aktiviti yang telah kita lakukan bagi menyokong perkembangan dan juga untuk menyihatkan semula bumi kita yang tengah tenat ini, Doktor? Okay, sebenarnya banyak cara ya. Sebenarnya kita kena faham bila alam sekitar tu telah diubah ya, ataupun telah dimusnahkan ataupun dicemari, dia tidak boleh kembali kepada keadaan asal dia ya, sebelum kita cemarkan dia. Ya, maksudnya apa yang kita boleh lakukan, kita mengadaptasi ataupun kita melakukan mitigasi ya, langkah-langkah kawalan supaya dia tidak berada dalam keadaan yang teruk lah. Ya, contoh kalau Sungai King Kim tu kita dah cemari kan, dia tak boleh kembali 100% kepada keadaan asal tapi kita cuba kurangkan dia punya kesan kemusnahan tu yang minimum lah, pada takat minimum Jadi kalau kita lihat SDG ni sangat penting lah. Dia ada 17 SDG antara lain melibatkan air, tanah ya, orang asli dan sebagainya Dan Malaysia juga tidak kecuali menjalankan langkah-langkah tertentu untuk memastikan kita patuhlah kepada beberapa konvensyen antarabangsa yang kita sertai, seperti konvensyen Rio Stockholm, Ramsar, contoh Paris dan sebagainya. Apa yang kita lakukan sebagai contoh, bila kita menjadi anggota ataupun member kepada sesuatu apa yang kita katakan konvensyen antarabangsa okey, katakan Malaysia sejak tahun 74 dia menjadi anggota kepada konvensyen Ramsar berkenaan tanah lembap ataupun wetland lah, termasuklah tanah gambut tanah hutan bakau. Jadi Malaysia kena menunjukkan apa yang dia boleh laksanakan untuk mematuhi apa yang telah digariskan dengan konvensyen Ramsar tu. Jadi Malaysia antara lain kalau kita tahu, kita telah mewartakan Tasik Bera di Pahang sebagai Ramsar Site ataupun kawasan Ramsar. Kita juga telah mewartakan juga di sekitar Tanjung Piai dan sebagainya. Dan pada tahun 2000 kita punya polisi ataupun dasar tanah bencana negara. Yang mana yang itu adalah satu garis panduan agar aktiviti pembangunan yang dilakukan yang menyentuh berkenaan dengan tanah bencana tadi dapat selari dengan apa yang digariskan di dalam konvensyen Ramsar yang selaras dengan pembangunan mampan. Itu satu contohlah. Ya, banyak sebenarnya kajian dan juga aktiviti serta program yang dilakukan oleh Malaysia untuk sama-sama membantu dunia, khususnya bumi yang sedang tenat ini. Tetapi kepada anda penonton Selamat Pagi Malaysia, sekecil-kecil usaha juga kami sangat hargai. Balik ni ataupun nak pergi makan tengah hari ni tak payah guna plastik lah Doktor, kita boleh tapau lah dalam bekas makanan kita sendiri. Baik, terima kasih saya nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, Ketua Laboratori Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih juga. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini ada banyak lagi topik yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana.